mereka ini berebut dalam keadaan seumpama meratah umat Islam. Umat-umat lain akan berebut meratah umat Islam ini seperti mana ataupun ibarat seperti mana orang-orang yang lapar yang merebut makanan. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi SAW, adakah ini berlaku disebabkan oleh kerana bilangan umat Islam yang sedikit? Maka Nabi berkata, bukan. Bahkan bilangan kamu merupakan satu bilangan yang banyak, akan tetapi hakikatnya, realiti yang banyak itu, kualiti kamu ataupun keadaan kita ketika itu adalah seperti mana bud dan wusa'i syait, seperti mana ibarat buih yang terapung di lautan, dalam keadaan jiwa kamu yang tertanam dengan penyakit al-wahan, kelemahan jiwa. Satu ketika nanti bila mana akan datang keadaan umat Islam ini tidak lagi ada kemuliaan di sisi mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka tidak lagi ada kemuliaan, tetapi yang ada adalah al-wahan. Al-wahan, jenis penyakit. Maka sahabat tanya kepada Nabi, apakah yang dimaksudkan dengan al-wahan? Al-wahan iaitu kelemahan jiwa tadi. Maka Rasul menyatakan bahawa yang menyebabkan berlakunya wahan, al-wahan atau lemahnya jiwa di kalangan umat Islam adalah disebabkan kubur dunia wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan takut kepada kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud menceritakan bagaimana keadaan umat Islam yang datang dibawa risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini datang membebaskan manusia, mengangkat martabat manusia daripada keadaan jahiliyah mereka itu kepada satu keadaan yang mulia, kembali kepada risalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu ketika nanti keadaan umat Islam itu akan kembali dalam keadaan yang lemah. Daripada kemuliaan mereka berpindah kepada keadaan yang lemah dan dihina. Bila mana keadaan umat Islam itu dipenuhi dengan penyakit yang terlalu cintakan kepada dunia sehingga takut kepada mati dan meninggalkan kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan berlakunya kelemahan jiwa dan tidak lagi ada aizah di kalangan umat Islam. Dan keadaan ini yang menyebabkan berlaku berbagai-bagai kesintangan dan kesintangan seterusnya. InsyaAllah. Okay. Jadi generasi yang lemah, umat yang lemah, sedangkan Rasul datang membawa kemuliaan. Kemuliaan yang Rasul bawa itu bukan sesuatu yang mudah, bukan yang disampari dengan permadani merah, bukannya ditaburi dengan mawar-mawar merah, tetapi datangnya Rasul dengan berbagai-bagai cabaran dan godaan membawa risalah Islam untuk membebaskan manusia, mengangkat martabat manusia daripada keadaan yang hina kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala menerusi risalah Islam ini. Akan tetapi bila mana manusia itu meninggalkan Islam, bila mana umat Islam meninggalkan Islam dan tidak merasa aizah dengan Islam, maka di kala itu mereka akan kembali kepada keadaan yang lemah dan keadaan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita meninggalkan risalah Islam, meninggalkan ajaran Islam, di kala itu kita akan kembali dalam keadaan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi menyebut kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, setiap daripada umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang enggan masuk syurga. Maka sahabat keheranan, sahabat bertanya kepada Nabi, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk syurga wahai Rasulullah? Maka Rasul menyebut man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad kafar. Mereka yang taat kepada aku dia akan masuk syurga, dan mereka yang asi, yang melakukan maksiat, yang tidak mau taat kepada aku, mereka itulah golongan atau orang yang tidak mau masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita lihat realitinya, kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala
diutuskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita membawa risalah Islam sebagai pedoman dan sebagainya, dan tidak cukup dengan itu. Kita dijadikan dalam keadaan yang sebaik-baik kejadian, dicipta oleh Allah dalam keadaan sebaik-baik kejadian, diilhamkan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan bagi kita kebaikan dan juga kebaikan dan juga keburukan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah mereka yang mensucikan, membersihkan dirinya, dan begitu juga sebaliknya. Diciptakan dengan sebaik-baik kejadian, diberi bekalan untuk memilih baik dan buruk. Tidak cukup dengan itu, didatangkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman. Tidak cukup dengan itu, dibekalkan dengan Al-Quran Al-Karim. Ini semua merupakan bekalan-bekalan bagi manusia, bekalan bagi kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini, menyediakan segala-galanya bagi kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Tidak membiarkan kita terombang-ambing begitu saja, tetapi mendatangkan kita ini dalam keadaan yang kesempurnaannya ada di sana, dan menyediakan segala bentuk bekalan sebagai pedoman dalam kehidupan kita ini. Maka dikala itu, bila mana manusia itu memilih untuk tidak berlaku takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikala itu dia layak untuk dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hal ini kita lihat bila mana Al-Imam Ibn Qayyim membincangkan surah Fatihah. Kalau kita pernah baca kitab Madarijus Salikin, dalam awal kitab Madarijus Salikin, Imam Ibn Qayyim membawa di sana tafsir bagi surah Fatihah. Maka Imam Ibn Qayyim membawa satu tafsiran yang sangat menarik bagi surah Fatihah. Dan beliau menjelaskan di dalam tafsir tersebut bagaimana manusia itu boleh disilahkan, boleh dikategorikan dalam 3 kelompok di kalangan manusia. Pertama, manusia yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, manusia yang mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, manusia yang berada di dalam kesesatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tafsir ketika mana membincangkan ayat Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi manusia itu dikelaskan dalam 3 keadaan. Yang pertama, golongan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, an'amta 'alaihim. Yang kedua, golongan yang mendapat kemurkaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, golongan yang sesat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam 3 kelompok ini, umum dalam tafsir membincangkan bahawa 3 kelompok ini adalah merujuk kepada yang mendapat nikmat adalah orang yang Islam, yang dikatakan mursa merujuk kepada golongan Yahudi, dan yang dikatakan sesat adalah merujuk kepada golongan Nasrani. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat bila mana seseorang hamba yang mukallaf, seorang hamba yang mukallaf artinya seorang hamba yang dibebani baginya dengan tanggungjawab. Bila berlakunya hasil berakal dan balik, maka dikala itu hamba itu merupakan seorang yang mukallaf. Maka dipertanggungjawab ke atasnya untuk mengabdikan diri kepada Allah. So bagi seorang mukallaf itu, apabila dia mengetahui akan kebenaran dan kemudian dia beramal dengan kebenaran tersebut, maka selayak baginya untuk mendapat rahmat di sisi Allah. Bila dia mengetahui kebenaran dan kemudian dia beramal dengan kebenaran, maka layak baginya rahmat dan nikmat di sisi Allah. Yang kedua,
bagi seorang mukallaf itu apabila